Baik, insyaAllah kita mulakan kuliah malam ni dengan kita sama-sama membaca Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram al-ashab nizam sya'ulahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashasu fihi al-absar. Sadaqallahul azim. Maksudnya janganlah kamu menyangka Allah Subhanahu wa taala itu lalai terhadap apa-apa yang dilakukan oleh orang yang zalim di kalangan kamu. Hanya saja mereka itu ditundakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala sehinggalah pada satu masa mereka terbeliak melihat azab Allah taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga aku, kata Nabi, lebih dia kasihi, melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, dan melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadatu istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalati ila al-khairi ibtigha'a wajhillah radatihi wa qurbi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Yang dia hormati, bismillahkan Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, suruhnya Tuan Siap mengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, sidang jamaah muslimin muslimat, Tuan-Tuan Haji, Tuan-Tuan Hajah. Alhamdulillah. Kita banyakkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah lagi kita dapat bersama pada malam ini untuk kita menyambung kuliah kitab bimbingan mukminin. Masih lagi dalam muka surat 18 terjemahan dia tu. Betul ayat berapa tu? Peringatan yang kedua, baris yang ketiga. Dia adalah Maha Satu, Maha Esa lah. Dia ni siapa? Iaitulah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Satu, tunggal lah. Jadi kalau nak terjemah satu ni pun tak sesuai. Satu kalau sebut satu ada dua, kan? Ada dua, ada tiga. Yang sesuai terjemahkan dia adalah yang Maha Esa. Esa ataupun tunggal. Sebab tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan sendiri dalam mencipta dan membuat segala sesuatu. Dia sendirilah. Kan?
Dia tak perlu nak pembantu dan sebagainya dalam menguruskan alam, mencipta alam. Cukup hanya sekadar Allah Ta'ala berkata kun. Kun kan? Kun fayakun. Jadi, maka jadilah dia. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup hanya berkata kun, maka jadilah. Baik, kemudian Maha Esa dalam menjadikan dan membentuk. Al-mutawahhidu bil ijad wal ibda' dalam Arabnya. Mana mutawahhid maknanya Esa lah. Esa ataupun tunggal. Bil ijad dalam menjadikan ataupun mencipta sesuatu. Tidak perlukan kepada pembantu lah. Macam tu. Kemudian wal ibda'. Ibda' ni sama seperti badi'. Perkataan badi' itu daripada ibda' lah. Ilmu badi'. Ilmu dalam bahasa Arab tu yang susah tu, dia ada ilmu ma'ani, ilmu bayan. Ma'ani, bayan dan juga badi'. Kan? Dia tiga-tiga ilmu tu susah lah. Susah. Perlukan otak yang cergas, cerdik dan pintar baru kita boleh faham lah. Ilmu ma'ani, badi' dan bayan. Itu juga dengan ilmu mantik. Ilmu mantik pun ilmu yang susah juga untuk kita belajar. Kalau otak kita tak cekap, memang tak boleh nak kecap. Ilmu yang bahasa Arab yang susah-susah ni. Macam tu. Tapi alhamdulillah lah, saya sempatlah belajar ilmu badi', ilmu bayan dan ilmu ma'ani. Baik. Jadi Allah Ta'ala mencipta, Esa dalam mencipta sesuatu dan juga ibda'. Ibda' ni mencipta benda yang tak ada lagi, ataupun membentuk benda yang tak wujud lagi. Itu dia kata ibda'. Mana sebelum tu tak ada. Belum ada sebelum tu dicipta alam. So Allah Ta'ala lah yang pertama mencipta alam itu. Jangan kita kata, oh Allah Ta'ala yang kedua cipta alam. Sebelum ada Allah Ta'ala cipta alam, ada alam lain lah. Dah ada alam lain yang Allah Ta'ala, yang Tuhan lain cipta. Tak ada. Itu sebabnya nama Allah ni Al-Badi'. Al-Badi'. Al-Badi' kan ada salah satu nama Allah tu Al-Badi'. Mana mencipta sesuatu benda yang belum ada. Belum ada kan? Tapi manusia mencipta benda yang dah ada. Kan? Manusia mencipta benda yang dah ada. Banyaklah macam tu. Benda yang dah ada dicipta oleh manusia. Contohnya robot lah. Robot hasil daripada dia tiru cipta Allah Ta'ala manusia. Kan? Dan juga kapal terbang pun dia tiru daripada burung. Betul tak? Dia tengok burung tu terbang, maka manusia pun fikir, maka ciptalah pesawat, kapal terbang. Okey. Lepas tu kapal selam, ikan di lautan dan sebagainya. Jadi manusia tengok ikan tu boleh menyelam, duk layan dalam laut, layan dalam sungai dan sebagainya, maka manusia pun menciptalah kapal layar, kapal selam dan sebagainya. Jadi manusia mencipta ciptaan, meniru ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun mungkin lain sedikitlah sebagaimana yang telah dicipta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi walaupun begitu, dia punya konsepnya, tujuannya sama, untuk terbang di udara, dan juga untuk menyelam dalam air. Betul tak? Menyelam dalam air. Macam tu. Tapi menyelam dalam air pun mesti ada alat oksigen lah. Oksigen, tak ada oksigen pun macam mana nak selam dalam air. Dan mesin yang dibuat pun dengan harga yang mahal, jutaan harga dia kan, berbilion harga. Nak cipta sebuah kapal selam pun bukannya mudah. Baik. Baik, seterusnya. Kemudian dia maha mengetahui segala sesuatu. Wa annahu alim bi jami'il ma'lumat. Dan Allah Ta'ala itu alim. Alim mana mengetahui dengan sekalian maklumat. Mana sekalian sesuatu itu diketahui Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alim mana mengetahui. Mengetahui itu tidak terbatas.
Macam kita mengetahui tapi ada masa kita lupa ataupun kita didahului oleh kejahilan. Sebelum kita alim, sebelum kita berilmu, kita lahir ke dunia dalam keadaan jahil. Kan? Tak ada kita tidak lahir ke dunia dalam keadaan alim, tak ada. Kecuali para nabi, para rasul kan. Mereka diberikan mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ada nabi-nabi yang boleh berbicara, yang boleh berkata-kata ketika masih dalam kecil. Macam tu. Contohnya Nabi Isa AS boleh berbicara ketika masih kecil. Kemudian ada satu lagi yang tuan pernah dengar tak? Kisah Junaid. Kisah Junaid ini disebut dalam hadis. Dalam hadis, katanya dalam kitab Riyadhus Shalihin pun ada sebut kisah berkenaan Junaid. Di mana Junaid ini hidup dululah pada zaman Bani Israel. Junaid ni dia seorang yang ahli ibadah. Dia seorang ahli ibadah, duka ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hari ibu dia datang. Ibu dia memanggil Junaid. Wahai Junaid, dia kata kemarilah. Mana ibu dia ada keperluan lah dengan Junaid itu. Masa tu Junaid tengah beribadah kepada Allah. Maka Junaid pun berfikir dalam hati dia sama ada dia nak jawab seruan ibu dia ataupun tak nak jawab. Nak jawab seruan ibu dia, panggilan ibu ataupun tak nak jawab. Maka akhirnya Junaid meneruskan ibadah. Dia tidak menyaut seruan ibu dia. Maka lalu ibu dia berkata, kan, wahai Junaid, dia kata, kamu tidak akan mati sehinggalah kamu akan ditimpa oleh fitnah. Kamu tidak akan mati sehinggalah kamu ditimpa akan fitnah dengan seorang perempuan pelacur. Macam tu. Maka ni tadi kan Allah Subhanahu Wa Taala ialah doa kan, doa ibu kan. Macam tu. Itu bahaya doa ibu ni. Ibu kita macam mana lekeh sekalipun janganlah kita kan abaikanlah. Ataupun jangan kita anggap mudah ataupun entenglah doa ibu ni. Kan? Jadi satu hari datanglah seorang perempuan pelacur. Perempuan pelacur yang cuba untuk menggoda akan Junaid. Tetapi Junaid tadi tidak terpengaruh lah. Tidak terpengaruh oleh ajakan ataupun pujukan daripada pelacur tadi. Maka akhirnya dia terus mengerjakan ibadah kepada Allah Ta'ala dengan tidak mempedulikan akan perempuan pelacur tadi. Maka akhirnya perempuan pelacur tadi setelah dia cuba menggoda, merayu dan sebagainya tetapi gagal, maka akhirnya dia keluar daripada tempat ibadah Junaid. Maka dia pergilah pada satu kampung, satu pertempatan. Maka dia jumpa seorang peladang. Dan dia menyerahkan dirinya kepada peladang tersebut. Peladang ni pula orang kata orang mengantuk di sorongkan bantal, istilah kata kan. Dia pun suka lah benda tu. Dah orang mengantuk di sorongkan bantal, maka apa lagi kan? Kan datang menyerah kan, perempuan tu pula datang menyerah kat dia. Maka dia pun apalah, jadi berlakulah perzinaan antara kan dengan antara peladang tadi dengan perempuan pelacur tadi. Maka selepas daripada sekian lama masanya, maka akhirnya perempuan pelacur tadi tadi kan dia pun mengandung perempuan pelacur tu. Ni jenis perempuan yang suka buat benda tak elok lah, benda lara, berzina dan sebagainya. Mungkin dia terlupa pakai kondom ke, tak kisah, mungkinlah kan. Sebab harus baru pelacur ni dia pakai kondom untuk mengelakkan daripada mengandung. Tapi mungkin kondom masa tu tak wujud lagi. Maka akhirnya mengandunglah perempuan tadi. Dia dah mengandung, akhirnya sampailah tahap masanya melahirkan anak. Bila dah selesai melahirkan anak tu dibawa kepada orang kampung. Wahai orang kampung semua, dia kata, kamu tahu tak apa yang dilakukan oleh Junaid? Dia kata, inilah anak dia. Inilah anak Junaid, dia kata. Kamu ingat dia tu warak sangat ke? Kan?
Kamu ingat dia tu warak sangat, dia hebat sangat ke ibadah. Kamu tak tahu apa yang dia lakukan terhadap diri saya, dia tu. Sekarang ni tengoklah, ini budak ini ialah hasil daripada hubungan dia dengan saya. Macam tu. Maka orang kampung pun marah, kan? Yalah, dah berlaku macam tu, orang kampung pun marah. Sepatutnya kalau kes macam tu, panggillah Junaid dulu, tanyalah Junaid, betul ke tak betul. Ni tidak. Jadi orang semua marah pada Junaid. Maka pergilah mereka ke tempat ibadah Junaid, lalu dirosakkanlah akan tempat ibadah Junaid. Kemudian ditangkap Junaid dan dibawa kepada perempuan tadi, kan? Maka Junaid kata, apa salah aku pula? Kenapa kau rosakkan tempat ibadah aku? Apa yang aku dah buat? Maka orang kampung kata, ni hasil anak kau lah ni dengan perempuan pelacur ni. Jadi Junaid menyatakan, itu bukan anak aku. Dia kata, aku tak ada buat salah apa-apa. Mana boleh, dia kata. Kau ni jenis orang kata pakai kopiah, pakai lopai ni semua tak boleh pakai, kan? Kan sebab orang macam tu, kan? Nampak pakai kopiah, pakai robai, pakai jubah ni alah topeng ni kata. Luaran aja. Dalaman ni teruk ni. Ni kaki perempuan, kaki betina dan sebagainya. Kan banyak fitnah yang berlaku, terutamanya hari zaman ni macam itulah. Tuan. Jadi sebenarnya benda itu pun dulu berlaku juga. Pada zaman Bani Israel. Maka Junaid kata, tak apa. Bak budak tu kat sini, bagi budak tu kat aku. Maka Junaid pun, kan, dia cucuk akan perut budak tadi, kan, dia cucuk perut budak tadi dan dia mohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala tunjukkan benda yang hak, benda yang benar, gitu. Maka Junaid lalu tanyalah kepada budak tadi, wahai anak, dia kata, wahai budak, siapakah ayah kamu yang sebenarnya? Maka budak tadi berkata dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia kata, kan, ayahku ialah si peladang. Si peladang dah. Maka orang pun terkejutlah, tak sanggalah. Jadi maknanya terbongkarlah rahsia tadi. Rupa-rupanya bukan Junaid yang benar kerja, tapi dia difitnah macam tu. Dia sebenarnya peladang tadi. Maka akhirnya orang kampung minta maaf pada Junaid. Wahai Junaid, dia kata, minta maaflah di atas apa yang telah kami lakukan, dan kami bercadang untuk membina semula akan tempat ibadah kamu, dan kami akan bina dibuat daripada emas, gitu. Kami akan bina balik tempat ibadah kamu dan kami akan buat pada emas. Maka Junaid kata, tak payahlah, dia kata, cukuplah apa yang ada. Buatlah macam dulu balik daripada tanah. Tu lebih selesa bagi aku, kata Junaid. Tuan-tuan, itulah kisah berkenaan Junaid. Dan banyak lagi kisah-kisah lain, kan, berkenaan dengan budak yang boleh bercakap waktu kecil ini, semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan. Gitu. Baik, kita kembali pada tadi. Seterusnya, jadi Allah Ta'ala Maha Esa dalam menjadikan dan membentuk, musawwir, kan, musawwir, membentuklah ataupun ibda', membentuk sesuatu. Okey. Lepas tu apa lagi? Kemudian dia Maha mengetahui segala sesuatu, ya, meliputi segala hal atau peristiwa yang terjadi, mulai daripada dasar tanah hingga ke puncak langit. Mulai daripada dasar tanah, mana dalam tanah lah. Mulai dalam tanah tu semua diketahui Allah Subhanahu Wa Taala, sebab benda itu tidak ada hijab Allah Taala. Kita ada hijab. Kita hanya boleh melihat satu benda yang kalau guna alat. Ada alat boleh kita lihat, tak ada alat tak boleh lihat. Betul tak? Macam tu. Malah kadang benda yang jauh kadang kita boleh lihat, tapi ada alat teropong. Tanpa alat kita pun tak boleh apa. Begitu juga dengan cakrawala, bintang-bintang, matahari, bulan dan sebagainya. Tanpa alat kita tak boleh melihat secara dekat lah. Ketika ada alat, maka dapatlah kita lihat. Matahari betul juga.
Cahaya matahari pun faham lah. Kalau kita tengok matahari kita dengan mata kasar kita, memang tak boleh kita lawan lah. Matahari tu kepanasan dia, silau kita kan. Memang rosak mata kita lah kalau tengok matahari macam tu je. Itulah matahari tuan-tuan yang dah Allah Ta'ala cipta berbilion tahun, berjuta-juta tahun masih lagi tak padam lagi. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul tak? Kebiasaannya kalau satu benda tuan-tuan, kebiasaan satu benda tu kalau dah terlampau lama biasanya dia akan meletup. Kalau benda tu terbakar lah. Betul? Kebiasaan benda, mana-mana benda yang terbakar, kebiasaan dalam kelamaan dia akan meletup. Tapi matahari tak meletup. Tu hebatnya ciptaan Allah Ta'ala ni. Walaupun panas, kan, terbakar berjuta-juta tahun masih lagi kekal dalam bentuk dia. Masya Allah. Tapi cuba kalau rumah kita terbakar kan. Cuba kereta kita terbakar kan. Sekejap kan dah sengit-bengit, dah hitam legam, dah habis semua, hangus sana hangus sini. Betul tak? Kereta kita, motor kita, rumah kita terbakar. Kejap je disapu di api tu kan. Berapa minit je kan habis dah hangus semua. Tapi matahari tu tuan-tuan tengok je lah, berjuta tahun, berbilion tahun tak hangus macam tu juga. Tak ada, kekal dalam bentuk asal kan. Itulah kehebatan kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tak ada siapa pun yang mampu untuk memadamkan dia. Ada siapa berani pergi padam matahari? Tak ada siapa lah. Ahli saintis pun tak sanggup nak pergi nak padamkan matahari tu. Kecuali satu hari besok dengan izin Allah Ta'ala, maka matahari pun padam. Baik, seterusnya meliputi segala hal dan atau peristiwa terjadi mulai daripada dasar tanah hingga ke puncak lah langit. Daripada dasar tanah kan. Dalam tanah tu terdapat macam-macam lah, dengan petroleumnya, dengan emasnya, dengan perak dia, macam-macam lah. Dalam bawah masjid ni pun kadang kita tak tahu. Bawah masjid ni mungkin ada emas, kita tak tahu. Kan? Mungkin ada perak ke, tak tahu bawah masjid ni. Kecuali kalau kita ada alat yang boleh macam tu. Kan? Nama alat itu pun, kan ada orang suka sekarang ni cari harta karun tu. Apa nama alat tu? Detektor kan. Detektor tu dia dijual kan. Dia boleh kesan logam yang ada dalam tanah. Macam tu. Kalau rajin tu berduit lah. Kalau rajin tu berduit lah. Tapi ada juga orang mempertikaikan berkenaan dengan perkara itu. Sebab dia detektor ni dia kesan jelah benda tercicir kan, benda terbuang, benda tercicir. Kalau benda tercicir ni dia ada dalam fiqh namanya luqatah. Luqatah mana barang tercicir. Patutnya kalau kita jumpa barang macam tu, sepatutnya kena isytihar dulu. Ada tak orang-orang yang pakai detektor ni tengah cari-cari benda tu, ada tak ada isytihar? Tak ada isytihar. Mana dia nak ada isytihar? Dia dah jadi milik dia lah. Gitu. Tapi kalau ada segi hukum dia kena isytihar dulu. Harta tadi, tak kisahlah harta tu besar ke kecil ke dan sebagainya, emas ke, cincin ke, belian ke, ataupun jam tangan ke dan sebagainya. Jadi benda tu logam, mudah jumpa, patutnya kena isytihar dulu. Serta silap saya, MAIS dia ada satu unit, saya tak tahulah. Itu ada Ustaz Naim cakap. Dia kata ada macam ada pengurusan berkenaan dengan luqatah, barang-barang tercicir ni dia kena uruskan, dia kata. Tapi biasalah kalau ada benda-benda emas macam tu jumpa, orang tak ada nak orang isytihar dah kan. Dia simpannya tu ataupun dijual buat duit, dapat duit je lah. Kan gitu. Tak ada dia nak isytihar tu kan. Itulah. Tapi segi hukum sepatutnya tak boleh. Dia kena isytihar dulu. Macam tu. Baik. Kemudian hingga ke puncak langit tidak terhalang daripada penglihatannya sekalipun seberat debu yang ada di bumi. Debu yang ada di bumi ataupun langit. Kan benda-benda yang berterbangan ni. Benda yang halus. Tu macam hari tu saya cakap.
benda yang Allah Ta'ala cipta ni, dia ada jisim yang latif, jisim yang kasif. Jisim yang latif ni jisim yang lembut, yang halus, yang tak nampak. Tak nampak, tapi dia ada. Macamlah ruang solat ni kan. Ruang solat ni kita nampak. Ruang solat ni yang ada orang je lah. Orang kan kita je lah yang ada. Tapi yang terbang di udara ni kita tak nampak. Tapi sebenarnya yang terbang di udara ni pun ada. Banyak benda-benda yang berterbangan. Benda yang sangat halus lah, yang kita tak nampak. Itu dikatakan jismul latif, jisim yang halus, yang tak boleh dicapai oleh mata kasar kita. Tak boleh nak capai. Kecuali menggunakan sesuatu alat, barulah kita nampak macam tu. Okey. Kemudian satu lagi jisim kasif. Kasif jisim yang besar, yang saiz besar, memang nampaklah. Macam tu. Tubuh kadang-kadang benda yang besar pun kadang orang tak nampak. Tak, walaupun benda tu besar, gajah sekalipun kadang tak nampak tu dah. Dia terlanggar tunggu tu. Terlanggar tunggu lah, terlanggar kata rasuk rumah lah, terlanggar apa tu buluh melintang lah. Terlanggar paluh biasa kan kadang-kadang berlaku macam tu. Tu memang tak boleh buat apa lah tuan. Kan tu memang Allah Ta'ala takdirkan terlanggar, nak buat macam mana, tak boleh buat apa lah. Itu maknanya pada kita, maknanya ada benda-benda besar kadang-kadang kita pun tak nampak. Benda besar tak nampak, apalagi benda kecil. Benda kecil kita nampak, benda besar gajah pun tak nampak. Nanti ada kata pepatah tu kan, kuman apa tu, gajah depan mata pun tak nampak, kuman seberang laut pun nampak kan. Benda jauh nampak, tapi dekat nampak. Itulah tuan-tuan, itulah kelemahan lah kita sebagai manusia yang telah dicipta Allah Ta'ala tadi. Betul Allah Ta'ala sebut dalam Quran, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia dilahirkan dalam keadaan, manusia dijadikan dalam keadaan lemah, serba-serbi lemah. Kan, penuh dengan lemah. Gitu. Itu tadi lah. Benda besar gajah pun tak nampak. Tiang punya besar pun tak nampak. Langgar. Terlantung dah binjul lah kepala kan. Gitu. Pocah, kalau curi mata pun pocah. Dah berganti curi mata pula. Baik, kemudian bahkan dia mengetahui gerakan seekor semut hitam di waktu malam yang kelam, yang berjalan di atas batu licin yang berwarna hitam. Masya Allah. Seekor semut hitam di waktu malam yang kelam, berjalan atas batu yang licin dan berwarna hitam. Malahan hujan pula. Kan? Okay? Kita tak nampak. Tapi Allah Ta'ala nampak. Allah Ta'ala nampak. Walaupun ni semut hitam. Semut hitam jalan atas batu hitam. Apa tu hujan gelap pula dengan ibu peti dan sebagainya. Kita memang tak nampak lah. Tapi Allah Ta'ala mengetahui itu semua. Malahan apa yang terdetik dalam hati kita, apa yang terlintas dalam hati kita, semua diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, dia kata, barang siapa yang bercita-cita untuk membuat sesuatu kebaikan, kemudian jadi dia buat baik, maka dituliskan baginya 10 ganjaran pahala. Kemudian barang siapa yang cita-cita nak buat kebaikan tapi tak jadi nak buat, maka ditulis 1 ganjaran pahala, tetap ada pahala. Kemudian barang siapa yang bercita-cita nak buat jahat, cita-cita nak buat buat jahat, kemudian jadi dia buat jahat, maka ditulis 1 kejahatan bagi dia. Dan barang siapa yang bercita-cita nak buat jahat, maka tak jadi buat jahat, maka tidak mendapat apa-apa. Betul tak? Jadi maknanya kan, benda tu kita baru nak bercita-cita je, belum buat lagi, baru nak cita-cita tuan-tuan, dah Allah Ta'ala tulis bagi dia, bagi kita lah. Kalau jadi buat dapat 10, dan mungkin diganda-gandakan sampai 700 ganda pahala. Allah Ta'ala boleh gandakan. Macam puasa kan, boleh diganda-gandakan. Malah Nabi juga pernah, Allah Ta'ala juga pernah berfirman, as-saum li wa ana ajzibih. Puasa itu bagi aku dan akulah yang akan membalasnya. Sebenarnya tidak terhitunglah ganjaran pahala puasa yang dilakukan oleh kita lah sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So kat situ dah nampaklah tadi, mana baru nak bercita-cita nak buat.
tak jadi buat, tetap dapat satu pahala. Kalau cita-cita nak buat jahat, jadi buat jahat, maka berdapat satu ganjaran dosa. Kalau tak jadi, tak dapat apa-apa, walaupun baru cita-cita. Apalagi kalau buat, kalau buat sudah tentulah lebih lagi ganjaran pahala ataupun dosa yang dia akan kenakan. Baik, kemudian dia mengetahui bagaimana gerakan sebutir debu di tengah cakrawala. Sebutir debu di tengah cakrawala, satu butir je, semua diketahui Allah Ta'ala, kan? Dan Allah Ta'ala ni dia sebut yang sebelum ni, dia maha hidup. Dia hidup hayyun wa hayyu qayyum. Dia hidup dan berdiri dengan sendirinya. Dia tidak boleh mati, kan? Kalau Allah Ta'ala mati, maka rosak alam. Pernah satu hari, satu ketikanya Nabi Sulaiman AS berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah Tuhanku, macam mana engkau ni tidak tidur? Ya Allah, kau hidup dan tidak tidur dan tidak lalai. Macam mana nak buktikan ya Allah kau ni hidup dan tidak tidur, tidak lalai dan sebagainya. Okey? Maka Allah Ta'ala kata kepada Nabi Sulaiman, wahai Sulaiman, kau ambillah sebiji telur. Kau ambillah sebiji telur dan kau letak telur tu di tapak tangan kau, kan? Dan kau pegang sampai bila-bila. Kau peganglah bila-bila, kan? Jangan jatuh. Jangan jatuh. Maka Nabi Sulaiman pun ambillah telur tadi, pegang aja tu. Pegang. Mula-mula dia okeylah, mentil lagi. Mentil lagi lah, boleh lagi pegang lagi, kan? Bila dah makan masa 1 hari, 2 hari, 3 hari, dia pun dah pewai dah, kan? Dah pewai tuan-tuan. Akhir dia pun dah ngangguk macam tu, maka telur pun jatuh. Maka Allah Ta'ala kata, itulah ibaratnya. Bagaimana kalau seandainya aku ni tidur, kata Allah, aku ni tidak berdiri dengan sendirinya, maka akan rosaklah alam ini, hancurlah. Telur tadi jatuh, pecahlah, tak? Tapi kalau telur yang besar tak adalah pecah. Telur apa yang besar tu? Burung apa? Burung unta, kan? Burung unta tu keras, besar, keras, dia susah nak pecah lah. Burung unta tu, kalau tak percaya tuan-tuan berdiri atas telur burung unta. Ambil burung unta tu, berdiri atas dia, pecah tak? Tak pecah, keras dia punya telur tu. Itulah keajaiban Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Walaupun dari segi kebiasaannya telur tu memang mudah pecah, tapi ada telur yang tak pecah-pecah. Baik, kemudian dia mengetahui bagaimana gerakan sebutir debu di tengah cakrawala. Dia maha mengetahui segala yang dirahsiakan dan apa yang disembunyikan. Apa yang kita rahsiakan, apa yang kita sembunyikan, semua diketahui Allah Ta'ala. Betul? Wa ya'lamu sirra wal akhfa. Sebut dalam kitab Arabnya, wa ya'lamu sirra wal akhfa. Dia mengetahui benda yang sir dan benda yang rahsia, benda yang tersembunyi, semua diketahui Allah Ta'ala. Kita tak tahu. Nabi tahu, kan? Kalau ikut salah satu daripada mukjizat Nabi Muhammad SAW, Nabi mengetahui apa yang terlintas dalam hati ataupun pemikiran seseorang. Itu kelebihan yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi juga antara mukjizat dia, dia mengetahui orang yang di belakang dia. Dia menghadap ke depan, dia tahu siapa yang berada di belakang. Terutama yang solat lah. Yang solat, Nabi tahulah siapa yang tak lulus saf dia, yang tunggal langgang dan sebagainya. So diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak tahu, imam tak tahu siapa belakang dia, kan? Dia tak tahu siapa belakang imam tu. Kecuali kalau ada depan imam tu ada cermin. Kalau ada cermin, imam nampaklah, oh siapa belakang, Bilal sebelakang aku, Tausiak ke, pengurusi masjid ke belakang aku, baru nampaklah. Tapi Nabi Muhammad mengetahui, itu kelebihan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian apa lagi kelebihan pada Nabi? Pokok-pokok semua selalu berselawat dan juga mengucapkan salam kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau nak buang air tuan-tuan, kan? Nabi kalau nak buang air, pokok-pokok itu dia akan datang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokok-pokok melindungi. Sebab ke Arab kan pada pasien. Pada pasien nak dan Nabi biasa kalau nak buang air ni Nabi akan pergi jauh daripada penempatan orang ramai. Ada masanya tak terjumpa pun pokok ada mungkin jauh. Maka Nabi SAW kan dengan mukjizat dia perintahkan pokok itu datang melindungi Rasulullah SAW ketika nak qada hajat. Sebab dia walaupun dia Nabi kan, dia masih lagi ada sifat-sifat basyariah, sifat-sifat kemanusiaan masih ada lagi. Jangan kita anggap Nabi ni hebat dah macam malaikat. Dia Nabi tak ada qada hajat. Jangan kita ingat tu. Walaupun dia seorang Nabi, tetapi kan Nabi masih ada lagi sifat-sifat manusia. Perlukan berkahwin, perlukan beranak pinak, perlu makan, perlu minum, perlu tidur. Tak? Lepas tu buang air, qada hajat dan sebagainya. Masih ada lagi sifat-sifat kemanusiaan yang ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi itu dikurniakan berbagai mukjizat Allah Taala. Ada satu buku yang sebeli terbani. Ada 1000 mukjizat. Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1000 tu masya-Allah banyaknya. Tapi ada juga mukjizat yang diulang-ulang lah. Mungkin dia dah sebut ke mula tu, kemudian tu dia sebut sekali lagi. Ada juga macam tu saya tengok. Baik. Seterusnya kembali pada tadi Allah. Dia Maha mengetahui segala yang dirahsiakan atau yang disembunyikan. Mengetahui apa-apa yang terlintas dalam kalbu, apa-apa yang tergerak dalam ingatan, ataupun rahsia yang disembunyikan. Tahu tak? Rahsia yang disembunyikan semua diketahui Allah Ta'ala. Manusia kalau nak tahu seseorang itu, kan, nak cakap benar atau cakap benar, kadang-kadang manusia terpaksa gunakan alat, kan, alat elektrik, kan. Saya pernah kata tengok satu video Arab. Ada satu video Arab tu di mana bapa dia, ni dialog antara bapa dengan anak lah. Bapa dengan anak. Anak dia baru dapat keputusan peperiksaan. Kan? Bapa dia bagi hadiah pada anak dia. Apa hadiah pada anak dia? Hadiah dia ialah satu topi. Topi elektrik. Satu topi elektrik, tuan-tuan. Dia kata syabas, dia kata syabas dia kata. Kan? Anak dia kata, bapa, dia kata saya dah ambil pesa, saya dah berjaya, saya dulu dengan cemerlang dan sebagainya. Kan? Maka bapa dia kata, bagus dia kata. Jamil dia kata bagus. Tapi sekarang ni bapa nak kasih kau satu hadiah, dia kata. Apa hadiah dia? Inilah topi ni, dia bapa nak kasih kau hadiah. Dia kata. Maka dia bagi hadiah tu anak dia, maka anak ni topi ni tak apa pak, kata. Letak atas kepala kau, kata. Letak kepala kau. Topi ni tujuannya dia kata kita beritahu orang tu cakap benar ke tak cakap benar. Dia kata. Kan? Ayah tak tahu ke saya cakap benar, kata. Iya ke ni kau cakap benar. Maka dia bagi topi kat ayah dekat anak tadi. Maka anak pun pakailah. Kemudian ayah tanya, kan, sekarang ni ayah nak tanya kau betul-betul, kau lulus PESO ke tak lulus PESO? Dia kata lulus PESO. Lepas tu kepala goncang gitu. Maknanya dia penipu. Dia cakap bohong kat ayah dia, kan. Kemudian ayah tanya lagi, kan, kau lulus PESO ke tak lulus PESO? Dia kata, kan, lulus PESO. Tapi Makkah itu kurang lah. Lepas tu itu kan. Jadi mana dia menipu lagi, kan? Menipu lagi. Kemudian tanya lagi, betul tak kau ni lulus PESO ke tak lulus? Berapa kau dapat? Dia kata. Dia kata lulus PESO, tapi dapat dalam macam 50 Mekah cukup makan gitulah. Lepas tu kan. Jadi menipu lagi, kan? Menipu, kan, gitu. Akhirnya barulah
Dia cakap benar, maknanya dia pulus jugalah, tapi Mekah tu kurang lah gitu, sikit lah apa. Akhir barulah dia punya topi tu ni. Kata. Kemudian ayah dia kata, kau tak tahu ayah ni dulu seorang yang pandai, dia kata. Ayah sangat kesal lah kau ni, belajar malas semua dan sebagainya. Kau tengok ayah, dia kata. Ayah bagus kan, dan sebagainya. Yo ke ni ayah, dia kata. Cuba ayah pakai topi lah, dia kata. Cuba ayah pakai topi lah. Okey. Maka dia suruh ayah pakai topi lah. Topi elektrik tadi lah. Okey, sekarang ni. Ayah, dia kata, ayah belajar sampai tingkat mana? Universiti ke apa? Dia kata. Universiti, dia kata. Lepas tu, kan. Macam tu. Nampak ayah penipu, kata. Tak ada pun yang masuk universiti, dia kata. Macam tu. Kemudian dia tanya lagi lah. Beberapa soalan lagi. Maknanya banyak kantoi lah, macam tu. Kantoi, kan. Dan akhirnya, yang last sekali dia kata, ayah sebenarnya hanya lulus setakat di Jahannam je. Dan Jahannam barulah topi tu tak ada lagi. Macam tu. Maknanya nak pastikan orang tu cakap benar, tak cakap benar tu kan, maknanya salah satu guna alat tu lah. Itu. Kalau tuan-tuan ada alat tu bagus tu, boleh test kan. Tengok orang cakap benar, tak cakap benar, macam tu. Tapi kalau ikut dari segi mahkamah kan dia tak adalah suruh pakai sampai topi. Kau cakap benar ke benar. Biasa mahkamah dia kata engkau bersumpah. Sumpah kau cakap benar, tak cakap benar. Betul tak? Macam itulah. Maknanya kalau dia benar, benarlah. Kalau tak benar, tak benar. Itu maknanya antara dia dah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan. Masya-Allah. Okey, masih syak dah. Sekali lagi Okey. Baik, seterusnya kemudian semua itu dimaklumnya dengan sifat ilmunya yang dahulu sejak azali. Sifat yang demikian ini telah dimilikinya daripada azali. Semua itu dimakluminya dengan sifat ilmunya Allah Ta'ala yang dahulu sejak daripada azali. Baik, apa dia katakan azali? Ada orang tanyalah, apa makna azali ni Ustaz? Azali ialah sesuatu yang telah dicipta Allah Ta'ala yang tidak ada permulaan kepada wujud dia. Tidak ada permulaan pada wujudnya, tidak ada perakhiran kepada wujud dia. Itu dia katakan sebagai azali. Dan azali ini dia tidak ada dikaitkan dengan masa. Kalau sebut dalam kitab Aqidatul Najin, azali ini tidak ada dikaitkan dengan masa. Macam kita ada masa kan? Masa yang telah berlalu, masa yang sedang kita ada sekarang dan masa akan datang. Tetapi disebabkan azali ini ialah sifatnya qadim yang dicipta oleh Allah Ta'ala. So dia tidak dikaitkan dengan masa. Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tidak dikaitkan dengan masa, zaman, tempat dan sebagainya. So azali pun begitu juga. Tidak dikaitkan masa, tempat, zaman dan sebagainya. Dan setiap orang itu kan semuanya ada ketentuannya di azali, di sama ada bahagia ataupun celaka. Sama ada bahagia atau celaka, semua telah pun ditentukan di azali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi di penghujung usia dia itu macam mana? Kalau penghujung usia menyatakan dia celaka, maka dia celaka. Kalau penghujung usianya dia bahagia, maka dia bahagialah. Semuanya berdasarkan kepada ketentuan Allah Ta'ala di azali. Ingatkan dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis kan sesungguhnya manusia itu ada di kalangan manusia tadi beramal. Ada di kalangan manusia ini beramal dengan amalan ahli akhirat lah. Mana amalan-amalan baik. Kan? Dia gaji sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya, semua dia buat. Sehingga antara dia dengan syurga tu jaraknya zira. Beberapa hasta je. Satu hasta antara dia dengan syurga tu jaraknya satu hastanya. Tiba-tiba fayasbiqu alaihi kitab. Maka tiba-tiba datanglah ketentuannya daripada kitab man azali. Kan? Lalu berubahlah dia. Berubah dia, maka beramallah dia dengan amalan ahli neraka. Kemudian dia mati, maka masuklah dia ke dalam neraka. Dan ada juga di kalangan manusia ni yang beramal dengan amalan ahli neraka. Amalan keburukan lah, kejahatan, kan, kafir, tak beriman dan sebagainya, macam-macam. Kan? Sehingga antara dia dengan neraka itu jaraknya satu hasta. Ada nyatakan beberapa hasta jaraknya, dekat sangat dengan neraka tadi.
maka tiba-tiba datanglah ketentuannya di azali yang menyatakan dia ni adalah kan ahli syurga. Maka tiba-tiba berubah dia daripada kalau sebelum tak Islam maka dia masuk Islam, ataupun sebelumnya ahli maksiat maka dia tak jadi ahli maksiat, dia jadi orang taat pula. Kan? Maka tiba datanglah ketentuan di azali, lalu dia beramal dengan amalan ahli syurga, dan maka mati dia masuk dah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Itu dikatakan azali tu. Mana ketentuan kita di azali itu yang mana satu? Di awal hidup kita ke, pertengahan hidup kita ke, atau ujung hidup kita? Kan? Yang dikatakan bahagia dan celaka itu sa'id wal sakiyun itu maksudnya di penghujungnya. Penghujung hidup kita itu. Itulah ketentuan di azali itu. Kan? Itu yang kita kena berjaga-jaga. Sama ada kita ahli syurga ataupun ahli neraka. Tapi kalau seandainya kita ahli syurga, alhamdulillah. Kalau neraka, kita tak boleh menyalahkan Allah Ta'ala pula. Itulah ketentuannya di azali. Kita tak boleh buat apa. Gitu. Boleh tuan? Okey. Saya rasa sekadar itulah tuan perbincangan kita pada malam ini. Baru sampai satu peringkat tuan. InsyaAllah ada akan datang sama insyaAllah. Allah Ta'ala yang maha mengetahui terhadap segala benda yang wujud. Wallahu a'lam bisawab. Wa ilaihi marji'un. Ada soalan ke? Tak ada? Tak ada. Bagus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa 'ilman taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fatanya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa sahana fil arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.